Najib sindir Anwar derhaka. Anwar dakwa bela PAS di luar negara. Diiktiraf 3 doktor terbaik dunia. Ini reaksi Hisham. Khianat bertemu Perdana Menteri. Ini jawapan balas Anwar. Datuk Seri Najib Razak menyindir tindakan Parti Keadilan Rakyat PKR yang menggantung keahlian Ketua Wanitanya Haniza Talha. Haniza digantung kerana menghadiri pertemuan dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. PKR pun gantung keahlian Ketua Wanita PKR kerana dia berjumpa dengan pengkhianat Azmin. Dikatakan derhaka, katanya dalam hantaran di Facebook. Tetapi Ahli Parlimen pekan itu berkata, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini Anwar pernah menggelar Muhyiddin sebagai pengkhianat demokrasi. Ini bukan derhaka juga ke? Bila PKR mahu gantung keahlian bakal Perdana Menteri ke-5, 6, 7, 8, 9? Sindirnya. Untuk rekod sebelum ini, Ketua Penerangan Sayap Wanita PKR Syarul Ima Rina Abu Samah atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga dipecat daripada PKR pada 9 April lalu. Beliau mendakwa pemecatannya dibuat tanpa alasan kukuh dan mengaku menerima surat pemecatan namun tidak menghebohkannya kerana sibuk dengan kerja di barisan hadapan ketika COVID-19. Jelas Syarul Ima lagi, beliau terkejut pemecatannya dibuat ketika negara tengah bergelut dengan wabak COVID-19 yang melanda. Selain Syarul Ima, media melaporkan bahawa Adun Batu Lintang Sarawak Si Chihau dan mantan Ketua Cabang PKR Betong Vernon Haji Kedit juga dipecat dari parti itu melalui surat yang ditandatangani oleh Saifuddin dan juga bertarikh 1 April. Ketua Wanita PKR Haniza Talha juga turut digantung keahlian parti itu atas alasan beliau menghadiri pertemuan dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Haniza dikenakan tindakan itu kerana mengadakan pertemuan dengan Azmin dan Zuraida di Hotel Sofitel Damansara, yang mana kedua-dua bekas pemimpin PKR itu telah dipecat oleh MPP pada 24 Februari ekoran dakwaan pengkhianatan kepada parti. Sehubungan itu, Haniza mempersoalkan penggantungan tersebut sedangkan Presiden PKR Anwar Ibrahim sendiri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin merupakan tokoh penting yang memainkan peranan dalam kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan, manakala Azmin dan Zuraida keluar PKR untuk menyertai Bersatu. Zuraida dan Azmin berada dalam parti yang sama seperti Perdana Menteri. Mengapa saya tidak boleh bertemu dengan Zuraida dan Azmin tetapi Presiden boleh bertemu dengan Muhyiddin? Apa ini? Katanya. Saya pertahankan. Saya kata PAS sekurang-kurangnya dia masih patuh kepada ruang perlembagaan dan undang-undang. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, meskipun beliau tidak bersetuju dengan PAS dalam beberapa perkara, tetapi beliau mempertahankan parti itu apabila dunia luar beri gambaran negatif terhadap PAS. Bagaimanapun, Anwar turut membangkitkan beberapa isu yang beliau tidak bersetuju dengan pendirian PAS. Antaranya, isu kesaan pelaksanaan hudud sewaktu PAS berada dalam gabungan Pakatan Rakyat dan pengkhianatan PAS bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Saya sepanjang peluang saya berpidato di Barat atau Eropah, dunia Arab atau Asia, saya selalu ditanya, adakah PAS ini Taliban, parti yang jumud dan kolot? Saya pertahankan. Saya kata, PAS sekurang-kurangnya dia masih patuh pada perlembagaan dan undang-undang. Ada kadang-kadang pandangan dia itu nampak bercanggah betul, terutamanya dulu masa dalam Pakatan Rakyat perang bergaduh teruk benar soal RUU 355, aspek hudud, tiada tolak ansur, tidak bersedia kerjasama dengan Pakatan Rakyat khususnya DAP selagi tak dilaksanakan RUU 355, katanya. Beliau berkata demikian dalam siaran langsung Facebook sebagai menjawab soalan adakah dasar PAS boleh menghancurkan negara dan membawa kepada jurang kemusnahan. Ahli Parlimen Port Dickson itu bagaimanapun tidak bersetuju bahawa PAS boleh menghancurkan dan boleh membawa kemusnahan kepada negara. Tapi, adakah saya setuju dengan pendirian PAS, terutama dengan isu penglibatan mereka dengan pengkhianatan ini dan sebagainya? Saya tak setuju. Jadi kita harus jaga supaya perbezaan pendapat kita itu tak melanggar tata susila akhlak dan memfitnah orang lain, katanya. Pada masa sama, beliau turut mengimbas semula hubungan baiknya dengan bekas Presiden PAS, Allahyarham Fazil Nur, dan bekas Mursyidul Am, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat.
Walaupun saya diserang, tidak oleh PAS. PAS sejarah dengan saya itu sangat baik. Almarhum Fazil Nur. Sebagai Presiden PAS adalah saya anggap sebagai sahabat sama ada di dalam PAS. Sebelumnya dalam ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, sehinggalah dia pulang ke rahmatullah. Tuan Guru Nik Aziz adalah pemimpin yang saya sangat hormat dan ada hubungan akrab dan peribadi dengan dia. Dan mungkin pada masa lain, saya ceritakan bagaimana dia sentiasa mendoakan. Walaupun saya bukan ahli PAS, dia tetap mendoakan agar saya menjadi Perdana Menteri yang berjaya. Jadi oleh yang demikian, saya tak bermaksud menggunakan ruang untuk mengecam PAS kerana PAS dalam parti mempunyai sejarah yang gemilang juga katanya. Katanya beliau tidak akan melupakan jasa baik dan budi pemimpin dan ahli-ahli PAS, terutama ketika beliau dan keluarganya pernah menderita begitu lama. Isu pengiktirafan, saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengambil pendekatan merendah diri meskipun beliau diiktiraf sebagai 3 doktor terbaik di dunia. Ketua Pengarah Kesihatan itu menyifatkan pengiktirafan tersebut bukan untuk beliau. Sebaliknya, ia adalah untuk negara. Pengiktirafan itu bukan untuk saya tetapi untuk negara katanya. Menurut Nur Hisham, KKM bekerjasama dengan semua kementerian dan agensi sebagai sebuah pasukan bagi memerangi pandemik COVID-19. Yang pastinya yang membuat keputusan bukan saya, ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. KKM memberikan nasihat kepada kerajaan dan pastinya yang membuat keputusan bukanlah saya tetapi sebenarnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Misalnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP kami syorkan tetapi Perdana Menteri yang putuskan, katanya pada sidang media harian mengenai COVID-19 di kementeriannya. Nur Hisham turut berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha memerangi wabak itu. Terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan sebagainya yang gigih mengawal sempadan negara. Penghargaan juga kepada mereka dan Barisan Hadapan Kesihatan yang tampil ikhlas bekerja, ujarnya. Untuk rekod rangkaian televisyen, China Global TV Network atau CGTN menyedarakan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah sebagai antara 3 doktor terbaik dunia yang lahir dari pegawai kesihatan awam dalam mengendalikan wabak COVID-19 bersama Dr. Anthony Fauci dari Amerika Syarikat dan Ashley Bloomfield dari New Zealand. Dalam laman webnya, CGTN menyatakan ia menobatkan Dr. Nur Hisham sebagai antara doktor terbaik di dunia berikutan pendekatannya yang berterus terang dan tenang dalam mengendalikan wabak COVID-19 di Malaysia. Dr. Nur Hisham, 56, yang memegang jawatan Ketua Pengarah sejak 2013 dan berasal dari Kuala Lumpur, sememangnya mendapat kepercayaan penuh rakyat Malaysia susulan kekerapan beliau mengemas kini data situasi semasa keadaan COVID-19 menerusi media sosial dan sidang media. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba turut mengucapkan tahniah kepada Dr. Nur Hisham di atas penghormatan yang diberikan tersebut. Dr. Adham dalam muat naik terbaru di Facebooknya berkata, satu penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada bidang perubatan negara apabila Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan diiktiraf oleh China Global Television Network sebagai antara 3 doktor terbaik dunia menangani situasi COVID-19. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengulangi bahawa tujuan perjumpaannya dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin 2 hari lalu adalah untuk membincangkan isu penularan pandemik COVID-19 sambil menegaskan bahawa tiada isu politik yang dibangkitkan. Menurutnya, hal itu telah pun dimaklumkan kepada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada tengah hari yang diwakili oleh beberapa pemimpin dari PKR, Amanah dan DAP. Tentunya saya mengambil kesempatan menjelaskan pertemuan saya dengan Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri 2 hari lalu. Malah amalan atau tindakan saya daripada awal. Sebelum mesyuarat pun saya maklumkan kepada mereka pimpinan. Sesudah mesyuarat pun, saya sudah pun menelefon dan memberikan maklumat. Dan kenyataan hari ini bersama tumpukan tujuan utama COVID-19, katanya dalam siaran langsung di Facebook. Beliau menjelaskan bahawa tidak timbul soal pengkhianatan atau cubaan mewujudkan pintu belakang kerana baginya kepentingan rakyat dan keselamatan negara lebih penting dari hal politik. Soal kritikan, soal saya diiktiraf atau tidak, tak perlu layan. Bukan nak buat pintu belakang atau khianat, tak ada. Tadi mesyuarat Presiden, saya jelaskan kerana kepentingan rakyat negara, keselamatan mengatasi segalanya, kabilah dan kelompok politik, katanya. 2 hari lalu Anwar bertemu Muhyiddin di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya yang dilaporkan berlangsung selama 45 minit. Pada masa yang sama, dalam siaran langsung, Ahli Parlimen Port Dickson berkata pertemuan tersebut turut membangkitkan
keperluan mengadakan mesyuarat khas parlimen, isu politik, usul undi tak percaya, kemungkinannya itu semua kita ketepikan dan tumpukan rangsangan ekonomi untuk rakyat, beberapa langkah keselamatan, PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini kita dapat bincang bersama oleh semua ahli parlimen supaya dapat konsensus, katanya. Mengulas lanjut mengenai sidang parlimen khas tersebut, Anwar berkata, ia penting untuk diawalkan supaya beberapa isu dapat dibaiki dengan kadar segera. Bagaimanapun sama ada sidang tersebut perlu dihadiri oleh semua ahli parlimen atau separuh daripadanya sahaja bagi mewakili parti masing-masing, ia boleh dibincangkan. Hal ini patut disegerakan dan kerajaan mesti bersetuju. Kanada misalnya adakan mesyuarat yang lebih terbatas. Jangan kita adakan cari jalan atau alasan ada masalah COVID-19. Tak boleh sidang, tak boleh bahas. Mesti ada penyelesaian munasabah. Adakah aturan mesyuarat yang katakan boleh guna video conferencing saja dan lain-lain? Hal ini patut dibincangkan. Sebab itu kita kata, ada keperluan adakan sidang khas sekurang-kurangnya 1 hari untuk bincangkan hal-hal yang mendesak, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.